Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel, terbaik penggulungan daripada Menteri Besar Selangor, sahabat-sahabat semua, ketika dalam Kongres Parti Keadilan yang ke-17. Ya, kita boleh melihat ya bagaimana respon daripada ahli-ahli yang hadir, perwakilan-perwakilan yang hadir menyambut baik ya ucapan penggulungan yang begitu mantap, terbaik ya daripada MB Selangor. Jadi sahabat semua, menarik juga untuk kita tonton bersama. Mungkin ada di antara Anda yang termiss ya untuk menonton video ini. Jadi kita tonton bersama. Jadi tanpa buang masa, mari kita lihat, tonton bersama-sama video ini. Jadi saya mau kita bersama arahkan mata dan tujukan mata kita ke screen ini. Ramai orang Selangor. Sila, WB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam kita Selangor dan salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Yang Amat Berhormat Presiden, rakan-rakan pimpinan Timbalan Presiden, sahabat-sahabat naib-naib Presiden, Ketua Angkatan Muda, Ketua Wanita, ahli-ahli majlis pimpinan tertinggi, pimpinan-pimpinan negeri, perwakilan-perwakilan cabang Angkatan Muda dan Wanita, rakan-rakan pemerhati, tuan-tuan dan puan-puan sidang Kongres yang budiman. Alhamdulillah, saya merakamkan rasa syukur kehadrat Ilahi kira-kira setahun lebih daripada ucapan terakhir Kongres Nasional selepas pemilihan tahun 2022, yang saya percaya pada ketika itu kita tidak membayangkan pun akhirnya selepas penantian puluhan tahun kita kembali ke Putrajaya dan menobatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri yang ke-10. Dikala saya cuba ingin menyiapkan dan juga meneliti ucapan perbahasan yang telah dikemukakan oleh rakan-rakan perwakilan, saya melihat sebuah buku di meja dan juga di almari saya. Buku itu menceritakan tentang Api dan Cahaya, karya McGregor Burn. Ada kat atas buku tu, bukan saya tak bawa atau sebut saja. Ia menceritakan tentang bagaimana pengalaman dunia dan pengalaman Eropah tentunya selepas peristiwa-peristiwa yang dipanggil sebagai Renaissance dan pencerahan yang membawa perubahan kepada pola fikir masyarakat di Eropah, yang membawa benih kepada kerajaan moden, parlimen, kerajaan demokrasi dan sebagainya. Dalam pengantar yang ditulis dalam buku tersebut menceritakan kepada kita bahawa pencerahan yang berlaku di Eropah bukan terus memberikan kenangan manis dan juga cerita-cerita yang indah. 100 tahun selepas Martin Luther mengisytiharkan gerakan pembaharuan, berlaku peperangan saudara, berlaku pembunuhan dan peperangan di antara Katolik dan Protestan yang melibatkan perpalahan beratus-ratus tahun, melahirkan diktator, melahirkan penjajahan, membawa kepada unsur-unsur penindasan, bangkit revolusi, bangkit perubahan. Tetapi walaupun melalui detik-detik sukar dan detik-detik yang sangat-sangat mengaibkan kepada bangsa Eropah, 200 tahun selepas itu, idea perubahan reformasi, idea tentang pencerahan di Eropah terus mekar sebagai api dan cahaya. Dan sebab itu saya percaya 98 tidak terus memberikan kenangan manis. Kita pernah tinggal satu kerusi, kita pernah hampir sampai dikhianati, tapi percayalah saudara, reformasi akan kekal sebagai api dan cahaya yang terus berkobar-kobar dalam semangat dan juga warga dalam negara kita. Sebab itu pada hari ini kita berbicara tentang memaknai reformasi, menjulang
madani. Supaya kita faham bahawa kalau kita mengalah, kalau kita mengundur, kalau kita khianat, kalaupun kita tiada, insya-Allah perjuangan yang benar akan sampai ke destinasinya. Perjuangan yang tulus akan sampai kepada destinasinya. Dan hari ini saya gembira melihat veteran-veteran kita. Datuk Hafsah daripada Sarawak, Datuk Dr. Lee Buncai, dan ramai lagi pimpinan-pimpinan senior dan veteran kekal utuh setia mendukung semangat dan parti dalam perjuangan. Untuk itu saya sampaikan pantun untuk saya dan generasi-generasi muda kepada perwakilan dan juga contoh yang telah diberikan. Sampan kolek hala kehilir, dipandu lelaki setengah baya. Jangan hanya kata di bibir, sayang pati artinya setia. Setia bila kita rujuk kepada dalam kamus, membawa erti bahawa teguh hati, cekal tubuh, bulat tekad dan bulat fikiran. Setia bukan datang dengan membabi buta ataupun dengan melulu melata, tetapi setia datang dengan ketegasan dan kecekalan hati. Setia juga dipandu dengan fikiran yang murni. Setia bukan dialas dengan habuan. Setia sentiasa diuji dalam susah dan senang. Jadi saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itu saya percaya bila Presiden dalam ucap tama ataupun dalam ucapan dasar Kongres kali ini membawa harapan dan menggariskan beberapa latar sejarah dan juga pengalaman kita, sama ada pengisytiharan permatang pauh, dasar-dasar parti, hinggalah kepada dasar-dasar yang telah dikemukakan oleh rakan-rakan kabinet dan pimpinan-pimpinan, menunjukkan bahawa kita begitu konsisten dalam membawa obor dan semangat perjuangan ini. Dan insya-Allah kalau ia didukung, difahami, dihayati dan dengan penuh rasa kecekalan oleh pimpinan-pimpinan di peringkat akar umbi, kita bukan hanya boleh bertahan 2-3 penggal. Saya percaya dengan idea dan semangat reformasi yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita mampu bertahan 100 tahun lagi untuk di Malaysia ini. Sebab itu apabila kita menghurai dan juga berdepan dengan cabaran-cabaran terkini, dalam ucapan yang lepas saya sebutkan, kita rasa patut gembira dan bersyukur kerana idea-idea asas kita berkenaan dengan tata kelola negara, berkenaan dengan pentadbiran yang berhemah dan amanah, yang telus, melawan rasuah dan penyelewengan. Sekarang semua pihak, semua parti mengulang-ulang benda yang sama. Walaupun kadang-kadang mereka juga melakukannya. Tetapi kita berdepan dengan cabaran kebudayaan. Kita berdepan dengan tentangan budaya. Ada orang mempertikai ucapan saya ketika itu, anggap ini bukan culture war. Ini cuma dissatisfaction of public ataupun rakyat tentang kedudukan ekonomi. Tetapi itulah realiti yang kita hadapi. Politik identiti, politik far right, politik yang cuba untuk mengasingkan kita tentang parti pelbagai kaum dan sebagainya itu dengan tuduhan-tuduhan yang melulu. Istilah liberal, istilah tidak Melayu, dan itulah yang diulang, termasuk kata-kata Muhyiddin ketika Persidangan Agong Bersatu, Melayu telah hilang kuasa. Hanya itulah yang diulang dan dicetak. Kerana bagi mereka, mereka ingin jadikan ini sebagai alas ataupun sebagai andalan supaya dapat menarik perhatian majoriti dalam negara kita. Dan ini cabaran kepada kita. Menerangkan bahawa kita nak angkat Melayu, kita nak julang Melayu,
bukan dengan ketakutan, bukan dengan ugutan, tapi kita nak angkat semua orang dalam negara kita. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Sabah, orang Sarawak. Dengan pikiran yang terbuka, dengan kecerahan mereka berfikir, dengan cara mereka berfikir, dengan rasionaliti dan dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan propaganda, bukan dengan menakutkan. Sebab itu, bila kita rujuk tentang Melayu sejarah, kita kena berani melawan. Melawan dengan apa? Dengan ilmu. Bukan melawan dengan ugutan. Bukan melawan dengan ketakutan. Mari kita lihat. Kalau kita baca tentang Melayu, kita tengok sejarah Melayu. Suratus Salatin bab ke-8. Cerita tentang Sultan Alauddin Riayat Shah. Apa kerjanya pada waktu beliau memerintah? Selepas bapanya mencapai zaman kegemilangan, Sultan Mansur. Sultan Alauddin adalah daripada keturunan ke-7 Kesultanan Melaka. Bendaharanya pada ketika itu adalah Bendahara Tun Perak. Daripada Kelang, penghulu Kelang. Kelang di negeri Selangor, Darul Ehsan, jangan lupa. Apa yang berlaku? Beliau turun ke bawah. Kerana mendengar bahawa ada masalah kecurian. Beliau bergerak ke landasan, ke akar umbi. Mencari, meneliti apa yang berlaku. Diiringi oleh dua hang. Hang Isap dengan Hang Ishak. Betul, Hang Isap dengan Hang Ishak. Dalam pencarian, bergerak ke bawah di saat orang tidur. Siapa yang mencuri? Jumpa 5 orang pencuri. Yang mencuri dan membawa harta. Berlaku pertempuran. Beliau sendiri membunuh 2 orang. Dan kemudian Hang Ishak atau Hang Ishak membunuh 2 yang lagi. Yang satu lagi lari. Didengari oleh bendahara dan mahkota diraja pada ketika itu. Lalu membuat beberapa peraturan-peraturan baru. Membuat beberapa pos-pos kawalan. Membuat waktu kawalan tertentu. Jangan keluar pada waktu malam dan sebagainya. Untuk elakkan kes pencurian dan akhirnya masalah kecurian pun hilang. Ini sejarah Melayu aja. Nak jadi pemimpin turun ke bawah. Perdana Menteri bukan turun ke majlis rasmi. Turun ke tandas. Turun ke sekolah. Ini contoh Melayu dalam karya sastra. Bukan sebut nama Melayu tapi bodoh dan takutkan orang-orang Melayu. Sebab itu kita kena ada keyakinan. Kita kena bentangkan sejarah. Kita kena bentangkan pengalaman. Kita kena bawa ilmu pengetahuan. Dan sebab itu, apa yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri tiap-tiap malam Jumaat. Bukan cerita tentang hebat malam Jumaat. Bawa ilmu saja. Bawa ilmu pengetahuan. Ni Kak Wan, Sultan Alauddin ni isteri dia 2. Tapi Perdana Menteri isteri dia 1, saya tahu. Jangan kena ban dengan Kak Wan sudah. Ketua wanita duk jeling ya. Ketua wanita duk jeling. Ketua wanita dah mak lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sayang, sebab itu apabila mereka cakap tentang Melayu, ada asas yang kuat. Melawan penderitaan, melawan kezaliman, melawan pembodohan. Dan itulah sebabnya apabila saya bentangkan Belanjawan Negeri Selangor tahun 2024. Saya membacakan ayat ke-126 dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina. Warzuq ahlahu minas samarat. Min amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ketika membuka kota Mekah, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan sentosa. Berikan rezeki daripada pelbagai jenis buah-buahannya kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka. Allah membalas. Allah berfirman, permohonan itu diterima, tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga dia bersenang lenang menikmati rezeki itu bagi sementara di dunia. Kemudian aku akan menyeretnya ke azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Dalam ulasan yang diberikan oleh Imam Tahir Ibnu Ashur, dengan mengulas juga surah Taha ayat 92 dan 94, dalam tafsirnya tahrir wa tansir, tahrir wa tanwir, kebebasan dan pencerahan, menyebutkan bahawa keamanan dan juga keadaan yang damai itu adalah prasyarat kepada keimanan. Sebab itu dalam ayat 92 dan 94 surah Taha adalah kisah bagaimana Nabi Musa marah pada Nabi Harun. Kenapa Nabi Harun tidak segera menghalang Samiri sewaktu Nabi Musa ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tafsir Tahrir wa Tanwir disebutkan bahawa adalah untuk elakkan perpecahan, elakkan pergaduhan, sementara nak elakkan itu tunggu Nabi Musa datang untuk membetulkan landasan keimanan, kerana di saat kekacauan, keharu-biruan, hikuk-pikuk tak tentu arah, lebih buruk daripada orang yang tidak beriman dalam keadaan aman. Sebab itu parti keadilan, apapun cara kita, apapun perlawanan kita, kita gunakan parlimen, kita turun ke jalan, himpunan kita adalah himpunan aman, kerana aman adalah prasyarat untuk menjamin kepada keimanan. Bukan buat huru-hara, bukan dengan pengkhianatan, bukan dengan tebuk atap, bukan rosakkan politik negara sebagaimana yang dilakukan oleh Perikatan Nasional dengan apa jua alasan pun. Ada 1 minit lagi. Boleh Ustaz semangat. Amni. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itulah saya yakin dan percaya bahawa pada ketika ini kita bukan berdiri kosong. Kita ada pengalaman sedikit 22 bulan. Dan pengalaman yang cukup mengajarkan. Di saat rakan-rakan pimpinan bertungkul lumus membawa dan membetulkan hala tuju negara, saudara dan tuan-tuan sekalian juga wajib meneruskan sokongan dan memberikan penjelasan. Dan kadang-kadang saya terdetuk dan terdetik juga. Kenapa? Kadang-kadang kita lupa prinsip. Orang ni mengkritik kita, segera kurung dia, tangkap dia. Orang ni marah dengan kita, segera pecat dia, halau dia. Saudara, semalam, sewaktu atau hari Jumaat lepas, sewaktu sebelum solat Jumaat, saya ingat satu tazkirah yang sangat mengesankan. Apa tazkirahnya? Dia bagi tahu dengan kita, memberikan perbuatan baik kepada orang yang mengata kita atau menzalimi kita itu adalah umpama memasukkan bola api ke dalam mulut mereka yang berkata jahat pada kita. Jadi saudara, kita jangan rasa gundah gulana atau rasa bersalah, apologetik. Ya, betul ada arus Melayu kononnya tak suka kita. Kita jangan rasa gundah gulana, kita kena jelas, terang, terus buat baik, berikan keadilan, berikan kemakmuran. Insya-Allah kalau kita gagal hari ini pun, sebagaimana perjalanan kita, kita tidak akan gagal selama-lamanya. Kita akan terus mencipta kejayaan pada masa depan. Justru kita jangan rasa gelisah untuk buat baik kepada orang, untuk laksanakan dasar kita, untuk laksanakan reform yang kita sebutkan dan kata-katakan. Tetapi sudah pasti ada prioritinya. Sudah pasti ada keutamaannya. Dan keutamaan itu akan ditentukan oleh pimpinan kabinet. Sesekali juga dibawa ke dalam meeting parti. Saudara juga kena ambil tahu, bila kita brief tentang polisi, ramai yang nak tidur. Bila pembahas tadi dengar cakap sedap pasal polisi, ramai yang keluar. Bila sebut politik, suara naik sikit, ramai yang masuk balik. Kita tak boleh, kita dah jadi pentadbir. Ya, kita kena ada istiqamah dengan perjuangan, istiqamah dan sayangkan dengan parti, dan bawa kepada keadilan sebagaimana yang kita sebut. Dan insya-Allah dengan semangat itu kita akan mampu terus dengan pimpinan dan panduan pimpinan-pimpinan untuk mencapai kejayaan-kejayaan di hari depan. Insya-Allah bagi saya di negeri Selangor dan dalam masa yang sama di Pahang, kita akan terus memperkukuhkan model baru. Model apa? Model perpaduan. Dan kita patut berbangga sebagai anggota Parti Keadilan. Kerana dalam sejarah negara kita,
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti, adalah Perdana Menteri dan pimpinan pertama berjaya kumpulkan 18 parti secara keseluruhan sebagai satu koalisi. Selepas 2008, inilah kali pertama kita dapat two-third majority dekat Parlimen. Dan sebagaimana yang selalu kita sebutkan, kita mewakili semua. Ada perwakilan Sabah, Sarawak, ada kumpulan yang baik. Walaupun kadang-kadang bersahabat dengan musuh, tapi ingat, Baladan Aminah yang saya sebut tadi, aman, stabil dulu. Lepas itu kita buat reform, kita buat perubahan dan sama-sama kita gerak ke depan untuk kejayaan-kejayaan pada masa depan. Jangan rasa gundah gulana, jangan rasa apologetik, jangan rasa ingin kecewa. InsyaAllah saya percaya sekali lagi dengan apa yang saya sebut, kita akan terus menjadi api dan obor yang berkobar-kobar menerangi dan membawa Malaysia menjadi negeri yang cemerlang. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, saya bacakan pantun terakhir sebelum menutup ucapan penggulungan. Emas, berlian, cincin suasa, perhiasan diri buat pusaka. Manalah tahu tertikam bisa, niat di hati baik belaka. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia satu ucapan penggulungan yang begitu padat intipatinya sahabat-sahabat semua. Jadi kesetiaan itu harus sentiasa menjadi keutamaan untuk kita melawan pengkhianat-pengkhianat. Mantap dari MB Selangor. Jadi anda boleh berikan komen pandangan anda berkaitan dengan intipati ucapan penggulungan daripada MB Selangor. Memang terbaik di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.